Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam siri penjelasan saya ke atas buku Panduan Akidah dan Ibadah Ketika Sakit. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang di muka surat 104. 104 di mana satu perkara yang perlu kita perhatikan apabila mendapatkan rawatan ialah hubungan jantina antara pesakit dan juga perawat. Okay, ini sesuatu yang perlu diperhatikan dan ada juga batas-batasnya. Okey, sebaik-baiknya saya lelaki jumpa dengan perawat lelaki, yang wanita jumpa dengan perawat wanita, baik doktor pakar ataupun jururawat. Sebab apabila kita sakit maka melibatkan sentuhan, maka melibatkan mungkin ada yang kena buka baju ke apa ke, maka hendaklah menjaga aurat, hendaklah menjaga sentuhan. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam isu ini ramai juga yang tahu, ramai juga yang ambil perhatian. Akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu pada perhatian saya, mungkin saya salah pada perhatian saya, lazimnya suami, dia tak bagi isteri dia dirawat oleh doktor lelaki. Dia tak bagi isterinya dirawat oleh doktor pakar lelaki. Dia nak yang perempuan juga. Okay, itu betul. Tapi lelaki ni pula, dia pula ada doktor perempuan yang happy je. Ya, sakit. Tahu, dia kenalah sama-sama je. Jadi, yang pesakit wanita dirawat oleh doktor wanita. Yang pesakit lelaki macam saya juga dirawat oleh doktor lelaki. Sebab ya, macam saya kata, yang saya dapat tahu, selalunya sebagai suami, doktor mana yang nak rawat isteri saya ni? Mesti doktor perempuan. Itu betul lah tu. Tapi bila dia pula yang sakit, sebagai seorang lelaki, datang wanita, doktor perempuan, ya sakit sini. Padahal tadi sakit sini je. Tiba-tiba sakit sini. Lagi cantik doktor tu, lagi banyak tempat sakit jadi. Okey, jadi ini sesuatu yang perlu diperhatikan. Saya rasa tak berlaku kot. Mungkin khayalan saya agaknya ya. Tak berlaku kan? Baik, jadi yang sebaik-baiknya lelaki jumpa doktor lelaki, perempuan jumpa doktor perempuan. Mungkin ada yang berkata, aurat lelaki kan hanya antara pusat sehingga lutut. Maka jika jumpa doktor perempuan, apa salahnya dia nak cek dada ke, dia nak x-ray jantung yang dah berkarat tu, yang penuh kolesterol tu, dah tersumbat ke apa ke. Saya kata betul bahawa aurat itulah daripada pusat hingga ke lutut. Akan tetapi adalah lebih baik jika kita memakai baju menutup aurat, kerana itu adalah lebih sopan dan lebih menutup jalan daripada berlakunya fitnah. Sebab tu saya buat video pakai baju. Ada tak mana-mana orang buat video tak pakai baju? Kemudian bila dia tegur kata, aurat kan antara pusat hingga lutut je. Okey, jadi sesuatu yang perlu diperhatikan. Baik, ini tentang batas aurat ataupun berjumpa lelaki jumpa perawat lelaki, perempuan jumpa perawat perempuan. Sesuatu yang optimum, yang terbaik. Jika dalam suasana kecemasan, maka siapa saja yang merawat, it is okay. Siapa saja yang merawat boleh. Sebab dalam suasana kecemasan, jangan pula minta, tak, saya nak doktor lelaki je. Doktor lelaki tak ada, tak nak, saya tak nak merawat. Padahal dah sedang berlaku pendarahan ke, ataupun contoh yang lebih lazim, seorang wanita yang sudah hampir-hampir melahirkan anak. Okay, air ketuban dah pecah apa semua tu, bawa hospital, doktor perempuan tak ada doktor lelaki je. Tak nak. Padahal baby dah nak terkeluar dah. Air ketuban dah pecah dah. Nak juga doktor perempuan. Okay, katakan ada doktor perempuan. Tapi doktor perempuan itu dia telah pun berkhidmat selama 36 jam dan itu adalah waktu rehatnya. Jadi apakah anda mahu doktor yang sudah keletihan, sedang rehat untuk menguruskan isteri anda yang hendak bersalin, atau doktor lelaki tapi dia fresh, dia baru masuk shift dan dia juga ada kepakaran yang sama. Okey, jadi dalam suasana kecemasan, tidak mengapa jika doktor itu berbeza jantina. Maknanya pesakit wanita, doktor lelaki, ataupun pesakit lelaki, doktor wanita. Tidak mengapa ya, sebab dalam suasana kecemasan itu, menjaga nyawa adalah jauh lebih penting. Ya. Baik, apakah dalil yang mengatakan dalam suasana kecemasan boleh doktor ataupun perawat yang berbeza jantina? Kita ada contohnya dalam sirah Rasulullah SAW apabila berlakunya peperangan di mana kaum wanita mereka merawat kaum lelaki. Maknanya tidak ada salah di situ. Sebagai contoh, ada hadis-hadisnya saya kemukakan.
Hadis pertama di muka surat 110, sebuah hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Okey. Ummu Atiyah Al-Ansari radhiyallahu anhu menceritakan, aku pernah ikut berperang bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 7 kali peperangan. Okey. Aku menggantikan mereka untuk menjaga kemah-kemah, memasak untuk mereka makanan dan mengubati orang yang cedera dan menguruskan orang yang sakit. Jadi boleh pesakitnya lelaki, perawatnya perempuan. Boleh dalam suasana kecemasan. Dalam sebuah hadis lain riwayat Imam Al-Bukhari di muka surat 111 daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menerangkan, tak kala perang Uhud, orang-orang melarikan diri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia Anas yang ni Anis berkata lagi, sesungguhnya aku melihat Aisyah binti Abu Bakar dan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim dalam video sebelum ni saya dah sebutkan, salah seorang wanita yang kita kata wanita ahli syurga. Okey, berjalan dengan cepat sehingga terlihat gelang kaki keduanya. Maknanya mereka nak cepat, maknanya kain jubah ke apa tersingkap sehingga nampak gelang kakinya itu. Maknanya terdedah aurat tapi still okey ya. Sambil membawa kirab, yang ni bekas air yang dibuat daripada kulit. Mereka berlari-lari ataupun berjalan brisk walking untuk membawa air sehingga tersingkap aurat kaki mereka. Tapi dalam suasana kecemasan tidak mengapa. Mengangkat kirab dengan selendang keduanya lalu menuangkan air ke mulut para pejuang. Kemudian keduanya kembali untuk mengisi air ke dalam kirah. Kemudian datang kembali menuang air ke mulut pejuang. Jadi maknanya mulut pejuang ni, maknanya pejuang tu terbaring, sakit ke, cedera ke apa ke, tapi dahaga, maka mereka segera membawa air. Tak adalah jalan slow-slow, kena jaga aurat, apa semua tu. Jalan laju sampai tersingkap gelang kaki itu. Tapi dalam rangka untuk memberi air kepada para pejuang yang tercedera. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam suasana kecemasan tidak mengapa. Tapi kalau dalam suasana yang biasa-biasa, kita pula ada pilihan untuk request. Saya nak request doktor lelaki yang merawat saya. Okey, try minta. Sebab di kalangan para doktor, di kalangan para perawat, mereka pun muslimin muslimat yang bertakwa. Mereka pun doktor lelaki pun lebih suka nak merawat pesakit lelaki. Doktor perempuan pun lebih suka nak merawat pesakit perempuan. Mereka pun sendiri faham perkara ni. Jadi kalau kita request, mereka akan cuba memenuhinya. Kalau betul-betul tak boleh, barulah terpaksa bertukar. Sebab kita tak pernah tanya. Maka di situlah kita pun assume je lah dia orang ni busy. Alah, saya nak minta ni, kau ingat aku ni kolot. Apa ke kan? Jadi give it a try ya. Give it a try, ini antara hukum agama yang perlu diperhatikan apabila ingin mendapatkan rawatan. Baik, sehingga sini saja dahulu. Kita jumpa lagi lah sambungan yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.